Baik, kita mulakan hari ini surah An-Nur ayat 26. Sebelum tu nak tanya, ada kerja rumah tak? Ada kerja rumah tak? Tak ada kan? Tak ada, kita teruskan surah An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu, perkara-perkara yang kotor. Al-khabithatu, perkara-perkara yang kotor. Lil khabithin, bagi perkara-perkara yang kotor. Wal khabithuna, dan perkara-perkara yang kotor. Lil khabithat, bagi perkara-perkara yang kotor. Baik ya. Dalam makna-makna di sini ada perkataan muannas dan muzakkar. Jadi contohnya khabithat. Saya ulang balik, khabithat contohnya. Ya. Ini adalah berkaitan dengan perkara yang kotor, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Tetapi ia menunjukkan kepada khabithat. Itu makna muannas. Lil khabithin, ya, itu menunjukkan kepada muzakkar. Ya. Jadi kalau kita terjemah secara umum, iaitu perkara yang kotor, perempuan, bagi lil khabithin, bagi perkara yang kotor, lelaki. Ya, kadang juga ada yang diterjemah dengan perkataan begini. Khabithat diteruskan dengan makna muannas terus. Contohnya, ya, wanita-wanita yang keji, lil khabithin, bagi lelaki-lelaki yang keji. Macam tu. Ya. Kotor tu maknanya keji lah. Ya. Boleh juga diletak nota macam tu ya. Letak nota yang macam saya bagi. Contohnya teruskan kepada petunjuk muannas dan muzakkar. Ya. Contohnya macam tadilah, khabithat boleh juga diterjemah dengan wanita-wanita yang keji atau yang kotor. Lil khabithin, bagi lelaki-lelaki yang kotor. Ya. Kalau terjemah macam ni pun tak salah. Sebab dia menunjukkan muannas dan muzakkar. Ya. Dan yang dimaksudkan juga adalah, saya kata tadi, ialah mengenai perkara-perkara sama ada perbuatan ataupun perkataan yang kotor. Ya. Kemudian wal khabithun, lelaki pula, muzakkar pula, dan lelaki-lelaki yang kotor atau keji, lil khabithat, ya, bagi perempuan-perempuan yang kotor ataupun keji. Ya. Itu maknanya boleh diterjemah secara terus kepada dhamir tu. Jadi di situ dhamir menunjukkan kepada muzakkar dan muannas, maka kita pun letakkan terus, tak ada salahnya. Ya. Okey. Yang bawah pula sama dengan yang atas, kita terus letak muzakkar muannas pun lagi cantik. Contohnya wat thayyibat. Ya. Dan ya, lelaki-lelaki yang
thayyibat, dan perempuan-perempuan yang baik, ya. Sebab dia menunjukkan muannas. Macam tu lagi senang terjemah, dapat faham. Dan perempuan-perempuan yang baik, lit-thayyibin, bagi lelaki-lelaki yang baik. Wat-thayyibun, muzakkar balik. Dan lelaki-lelaki yang baik, lit-thayyibat, bagi perempuan-perempuan yang baik. Ulaika, orang-orang itu, mubarrauna, orang-orang yang terlepas. Dalam braket bersih. Mimma, daripada apa yang yaqulun, mereka katakan. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, keampunan, warizkun, dan rezeki, karim, yang mulia. Baik, saya mak semula. Ya. Al-khabithatu lil-khabisin, perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita yang kotor, lil-khabisin, bagi lelaki-lelaki yang kotor. Itu satu makna yang dikatakan, ya, muannas muzakkar, tetapi ia berupa, ya, perkara yang berupa perbuatan ataupun perkataan yang kotor, ya, yang didatangkan perkataan itu daripada lelaki ataupun perempuan. Ya. Di sini disebut perempuan, baru lelaki. Kemudian wal khabisuna lil khabithat, dan, ya, lelaki-lelaki yang kotor atau keji, lil khabithat, bagi perempuan-perempuan yang keji, ya, atau kotor. Maknanya, ya, sama seperti tadi. Maknanya, ya, perkara-perkara atau perbuatan ataupun perkataan yang, ya, kotor yang didatangkan oleh seorang lelaki itu, oleh orang-orang lelaki itu, sesuailah untuk, ya, orang-orang perempuan yang sama macam tu, yang suka mengeluarkan, ya, kata-kata fitnah, kata-kata kotor, kata-kata keji, ya. Maknanya, ya, baik lelaki baik perempuan, makna samalah macam tu. Ya, yang lelaki yang perempuannya, ya, sesuai kepada lelakinya, yang lelakinya sesuai dengan perempuannya. Ya, sama-sama suka mengatakan perkataan-perkataan atau perkara-perkara kotor, ya, baik perbuatan ataupun perkataan. Sebaliknya, wat-thayyibat, dan perempuan-perempuan yang baik, lit-thayyibin, ya, bagi lelaki-lelaki yang baik. Wat-thayyibun, dan lelaki-lelaki yang baik, lit-thayyibat, bagi perempuan-perempuan yang baik. Maksudnya, maka layaklah, ya, perkara atau perbuatan yang baik yang diucapkan oleh seorang perempuan, ya, sesuai kepada, ya, lelaki yang sedemikian. Begitu juga dengan, ya, lelaki juga, ya, sesuai ucapan-ucapan itu, ia disampaikan kepada perempuan, ya. Baik perkara itu berupa perbuatan, ya, ataupun perkataan, ya, yang baik. Contohnya di sini ialah, ya, Aisyah dan Safwan, kisah asalnya, yang dituduh,
ya, yang dituduh oleh ya, orang-orang munafik bahawa dia melakukan perbuatan ya, curang atau tidak baik. Ya, maka orang-orang munafik itu diibaratkan sebagai khabisun. Ya, lil khabisin. Ya, Safwan dan Aisyah itu dia dicontohkan sebagai thayyibat lit thayyibin. Thayyibun lit thayyibat. Itu perumpamaannya. Ya. Ulaika orang-orang itu mubarrauna. Orang-orang yang terlepas. Mana terlepas ni? Ya, bersih. Mimma yakulun, ya, daripada apa yang mereka katakan. Mana Safwan dan Aisyah ya adalah ya dua orang yang terlepas daripada tuduhan-tuduhan ya fitnah mereka. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, mendapat keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ya. Iaitu apa? Iaitu jannah, iaitu di syurga. Ya. Baik. Kita semak kedudukan ya. Kedudukan jamak ni ya. Thayyibun, thayyibat, ya. Khabisat, situ semua kita menunjukkan jamak-jamak yang perlu diambil tahu, iaitu khabisat ni jamak muannas. Ini jamak muannas. Jamak muzakkar dia yang depan dia tu. Ya. Khabisin. Jamak muannas tandanya alif dan ta ya. Kalau jamak muzakkar tandanya ya nun. Dan kalau tak ada li tu, lil khabisin tak ada li, dia bunyinya tentu waw. Khabisuna. Khabisuna. Bila ada waw, bila ada huruf jar li tu, itu bunyinya lil khabisina. Ya. Bila tak ada apa? Tak ada. Ya, tak ada li huruf jar tu, khabisina. Baik. Tengok depannya. Bila tak ada huruf jar, dia balik kepada asal khabisuna. Muzakkar tu khabisuna. Dia khabisina, bila ada huruf jar jadi khabisina. Bila tak ada huruf jar, ya, dia khabisuna. Ya. Bila muannas pula, bila ada huruf jar, khabisati. Tengok lil khabisati. Yang awal ingat tak? Yang awal tu khabisatu. Dia baris depan sebab tak ada huruf jar. Bila ada huruf jar tengok kedudukan, ya, jamak muannas, bila ada huruf jar di baris bawah, lil khabisati ke bawah. Sebab ada li tu. Kalau lelaki, ya, dia bertukar huruf. Kalau perempuan, dia bertukar baris. Baris tu jadi T. Kalau muzakkar, bertukar huruf namanya. Kalau sina, jadi suna. Asalnya suna, jadi sina. Ya. Okey. Itu jamak untuk muannas dan muzakkar, muzakkar dan muannas. Baik, macam mana mufradnya? Kita kena tahu juga. Macam baik semula kepada khabisatu tu. Ya, kalau mufrad dia, maknanya mufrad tu kalau kata tunggal, kata satu, ya, macam mana nak bunyikan? Ya, kita letakkan ta marbutah. Ya, ta marbutah. Ta tu tak terbuka tu, jadikan ta marbutah. Jadi tak ada alif ta ya. Terus sa ta marbutah. Sa ta marbutah. Jadi hobi satu. Al hobi satu. Ya. Kalau mufrad apa? Sebut. Boleh buka mic ya. Al hobi satu. Buka mic dia. Boleh bercakap. Al hobi satu. Tapi kalau tak ada al, hobi satun. Tanwin. Hobi satun. Tanwin kan. Ta dua depan tun. Tapi ta tu ta marbutah ya. Ta marbutah. Ta marbutah. Ya. Bukan ta buka. Ya, ta marbutah. Ta simpul.
Hobisatun. Macam kita katakan halimah, halimatun. Halimatun. Macam ejaannya tentulah ta marbutah tu. Kalau waqaf halimah. Kalau bariskan halimatun, ya. Macam tu. Tapi kalau ada alif lam, dia tidak boleh ada tanwin. Contohnya kita bunyikan alif lam dengan tanwin. Itu tak ada kaedah macam tu. Al-hobisatun. Al-hobisatun. Tak boleh. Sebab dah ada alif lam. Ya, hobisatun. Apa bezanya? Persoalannya. Apa bezanya? Ya, ada alif lam dengan tak ada alif lam. Ada alif lam dengan tak ada alif lam. Ya. Bezanya kalau ada alif lam, ya, dikatakan sebagai de. De tu maknanya ya khas, nama khas. Ini. Macam kita katakan al-masjid. Al-masjid. Maksudnya masjid ini khas. Jadi dah nama khas namanya. Ya. Dia nama khas. Al-masjid. Maknanya masjid ini. Itu dah kira nama khas. Ya. Kalau tanwin itu nama am. Masjidun. Kita katalah masjidun, ya. Itu namanya umum. Umum. Masjid mana kita tak tahu. Umum. Ya. Masjidun. Itu beza kalau alif lam dengan tak ada alif lam. Ya. Baik. Sekarang ni cuba perhatikan balik, ya. Kalau muannas satu, hobi, kita letak tanwin, tak payah letak alif lam, biar senang, ya. Hobisatun. Ya, kalau seorang perempuan. Kalau dua, hobisatani, tambah alif nun. Hobisatani. Ya. Kalau jamak, hobisatu. Yang ada ni lah. Hobisatu. Tapi boleh letak tanwin sebab tak ada alif lam. Hobisatun. Tanwin kan. Hobisatun. Kita letak am, ya. Kita tak letakkan khas. Khas tu ada alif lam. Cuba ulang, ya. Satu, hobisatun. Kalau dua, buka mic, ya. Buka mic. Baru boleh cakap sama-sama. Hobisatun kalau satu. Kalau dua, satani. Satani. Alif nun tanda dua. Kalau jamak, hobisatun. Tun. Letak tanwin. Sebab kita tak adakan alif lam. Kita tak sebut alif lam. Kita bunyikan tanwin. Hobisatun. Macam tu. Ya. Ini untuk perempuan. Kalau muzakkar pula, hobisin, kita ambil yang asal lah, bunyi waw, ya. Hobisuna. Depan dia. Hobisuna tu yang asal. Sebelum datang huruf jar. Kalau dua orang, ni jamak muzakkar. Kalau mufrad, hobisun. Yang mana ni? Hobisun. Kita ambil yang wal hobisuna tu. Wal hobisuna tu. Kita jangan ambil yang lil hobisin. Lil hobisin tu sebab ada huruf jar tu dia hobisin. Asalnya hobisuna. Ya, ambil depan dia. Hobisuna ni jamak untuk muzakkar. Kalau untuk muannas, untuk mufrad, buang waw nun. Hobisun. Macam tu. Tanwinkan. Sa dua depan sun. Hobisun. Kalau berdua, tambah alif nun. Hobisani.
Dia tak ada na. Dia kalau berdua nun tu bawah baris bawah. Kalau berdua nun tu baris bawah, ya. Hobisani. Kalau jamak hobisuna. Hmm. Hmm. Kalau seorang macam mana? Hobisun. Hobisun. Sa dua depan sun. Kalau dua? Hobisani. Sani. Alif nun. Kalau jamak? Alah, panjangnya pula. Tak, yang depan tu hobi suna, jangan sina, ambil yang suna dulu. Sebab kita tak sebut huruf jar. Bila ada huruf jar baru sina. Kalau kita ambil yang tak ada huruf jarnya, hobi suna yang depan. Macam tu. Ya. Hmm. Hobi suna. Okey. Kita cuba tengok toyibat. Toyibatu. At-toyibatu. Kalau tak ada alif lam apa bunyinya? Tak, itu dah lepas. Ni dah baru lagi. At-toyibatu tu toyibatu. Kalau tak ada alif lam apa bunyinya? Tak ada alif lam. Alif lam ni kan menunjukkan dia nama khas. Jadi kalau tak ada alif lam letaklah tanwin. Toyibatun. Apa? Hobisatun dah lepas dah. Dah tinggal dah jauh. Kita dah masuk toyibat. Ya. Wat toyibatu lit toyibin. Dah masuk situ dah. Ya. Okey. Wat toyibat ni ada alif lam. Bila tak ada alif lam, apa bunyinya? Toyibatu ni? Toyibatun. Toyibatun. Tanwinkan. Baik. Kalau mufrad macam mana? Kalau seorang. Seorang perempuan yang baik. Seorang. Toyibatun. Pendek. Toyibatun. Letak ta marbutoh. Tak simpul. Sebut toyibatun. Toyibatun. Kalau dua? Kalau dua? Toyibatani. Kan tun dah ada ta. Bila ada ta, tambahlah alif dengan nun. Jadi tun jadi ta. Tun jadi tani. Ya. Toyibatani. Dengar dulu. Kalau satu, toyibatun. Buang alif ta tu. Alif ta tu buang tu tanda jamak. Alif ta buang, tinggal ba. Ba tambah ta marbutoh. Ya, untuk seorang letak ta marbutoh. Jadi toyibatun. Kan pendek. Toyibatun. Kalau berdua, tambahlah alif nun. Tambah alif nun, jadi tun tu jadi ta. Tun jadi tani. Toyibatani. Ya. Macam tu. Kalau jamak, ini baru adanya alif ta di hujung. Ta tu tak terbuka.
Thayyiba, ba panjang tun. Tanwinkan. Tapi kalau tak ada tanwin, kita gunakan alif lam. Bunyinya at-thayyibatu. Tak adalah alif lam. Tak adalah tanwin. At-thayyibatu. Sebab tanwin dengan alif lam kena masuk salah satu. Tak boleh sekali dua-dua masuk. Tanwin ada, alif lam ada. Itu salah. Ya? Salah satu. Jadi sekarang kita tak guna alif lam. Kita bunyikan tanwin. Ya? Baik, sekali lagi ulang. Kalau seorang yang baik tadi, buka mic ya, mic kena buka. Dia nak cakap. Apa dia? Thayyibatun. Kalau dua, thayyibatani. Kalau ramai, thayyibatun. Tu kalau ramai untuk perempuan ya. Kemudian dengar ya, dengar wat thayyibatu lit-thayyibin. Thayyibin ni sebab ada huruf jar li tu. Kemudian depannya wat thayyibuna. Kita ambil yang wat thayyibuna ni. Thayyibuna ni jamak muzakkar, lelaki. Ya, kalau kita nak jadikan seorang, buang waw nun. Tinggalkan alif lam. Kita tak guna alif lam. Letak tanwin. Buang waw nun. Thayyibun. Ya betul. Thayyibun. Buang waw nun. Jadi thayyibun. Tanwinkan batu. Thayyibun. Kalau berdua? Macam mana nak buat ni? Tambah thayyibani. Tambah alif nun. Ba tambah alif. Ba tambah alif bunyi ba. Ba tambah nun bawah ni. Thayyibani. Thayyibani. Kalau ramai? Itu perempuan. Itu perempuan sekarang dah masuk lelaki. Tak mau wakaf. Tak mau wakaf. Jangan wakafkan. Jangan wakafkan. Thayyibuna. Kalau bun, tu wakaf. Tak nak wakaf. Bunyikan hujung ni. Thayyibuna. Ini untuk lelaki ya. Kalau lelaki thayyibuna. Baik, ulang semula. Kalau seorang thayyibun. Kalau dua thayyibani. Kalau ramai pandailah tu. Dah pandai dah tu. Dah. Dapat. Bana pula. Bani lah. Ingatkan, kalau berdua, dia tak ada nah. Kalau berdua, ni. Thayyibani. Macam tu. Kalau ramai, thayyibuna. Ya. Kita kadang nampak dia jamak, tapi kadang nak buat mufrad kita tak tahu. Ya, nak buat musanna tak tahu. Ya. Inilah mana kita nampak jamak, macam mana mufradnya. Macam itulah. Ya. Baik ya. Kita teruskan lagi ayat yang selanjutnya ya. Catatkan tak, kita masih ada lagi kaedah lagi. Ya, kaedah lagi mubarrauna. Mubarrauna ni adalah dia jamak muzakkar. Orang-orang yang terlepas, ya. Mubarrauna. Tanda ramai itu ada waw nun. Mubarrauna. Kalau mufrad, ni mufrad dia, kita buang waw nun. Siapa tahu?
Buang waw nun. Itu mufrad lah. Seorang. Cuba siapa pandai? Mubarro'un. Pandai. Mubarro'un. Kalau dua? Mubarro'ani. Mubarro'ani. Tambah alif nun. Kalau jamak? Kalau jamak? Mubarro'una. Okey. Macam itulah. Mubarro'un sebut? Mubarro'ani. Mubarro'una. Kan dapat ya. Alhamdulillah. Tak tak dapat bantai je. Tak dapat bantai je dulu. Ya. Nanti lama-lama dapatlah tu, ya. Insya-Allah. Okey. Contoh satu. Depan lagi, maghfiratun, jumpa tak? Maghfiratun. Itu keampunan satu. Ni muannas ni. Ada ta marbutah. Maghfiratun. Itu muannas. Satu. Seorang. Kalau dua? Maghfiratani. Tambah alif nun. Tani. Maghfiratani. Okey, betul. Kalau jamak? Aduh, tanah pula. Tanah mana tu? Berapa ekar tanah tu? Kalau jamak alif ta. Kalau jamak alif ta. Maghfiratun. Maghfiratun. Tambah alif ta. Alif ta. Ra alif ta terbuka. Ta tu ta terbuka. Tu menunjukkan jamak untuk muannas. Ya. Jamak untuk muannas. Ulang balik. Maghfiratun. Maghfiratani. Maghfiratun. Macam tu. Ya. Alif ta. Kalau ta marbutah, itu menunjukkan seorang. Kalau ta terbuka, alif ta terbuka, tanya terbuka, itu menunjukkan jamak, ya, muannas. Okey, karimun. Ini muzakkar, karimun. Ya. Kalau berdua? Alif nun dulu, alif nun, jangan ya nun. Karimani. Kalau ramai? Jangan wakaf, jangan wakaf. Karimuna. Karimuna. Jangan wakafkan. Sebab wakafkan nanti kita tak tahu hujungnya macam mana. Baik. Ulang balik. Kalau seorang? Karimun. Kalau dua? Kalau dua? Karimani. Kalau ramai? Karimuna. Karimuna. Baik ya, kita sambung ayat yang ke-27. Sambung ayat 27. Ya ayyuha, wahai. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka.
La tadkhulu, jangan kamu masuk. Buyutan, akan rumah-rumah. Ghaira, selain. Bracket bukan. Bracket bukan ya. Buyutikum, rumah-rumah kamu. Hatta, sehingga. Tasta'nisu, kamu minta izin. Wa tusallimu, dan kamu beri salam. Ala, atas. Ahliha, penghuninya. Zalikum, yang demikian itu. Khairun, lebih baik. Lakum, bagi kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tazakkaruna, kamu ambil ingatan. Saya semula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. La tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk akan rumah-rumah. Ghaira buyutikum, selain rumah-rumah kamu. Mana bukan rumah-rumah kamu. Hatta, sehingga tasta'nisu, kamu minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu beri salam atas penghuninya. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik lakum, bagi kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tazakkarun, kamu ambil ingatan. Ayat ini adalah ayat adab. Ya. Masyarakat jahiliyah, bila masuk rumah, yes, memang dia tidak bagi salam. Terkadang mereka masuk suka hati. Kalau tak daripada depan, dia termasuk ke dapur. Itu tidak boleh. Dalam Islam, ya, kita tidak boleh masuk terus daripada dapur. Ya, kecuali rumah itu adalah rumah yang ada kaitan dengan kita. Ya, kalau kat depan tak ada orang, kita ketuk belakang. Itu kalau rumah tu, ya, yang ada kaitan dengan kita. Tapi kalau rumah itu bukan tak ada kena-mengena dengan, ya, keluarga kita, hubungan kita, kita tidak boleh berbuat demikian. Melainkan mengikut undang-undang adab dalam Quran ini, surah Nur memberi adab, ya, supaya jangan seperti, ya, perbuatan jahiliyah yang tidak ada peradaban masuk rumah orang. Jadi di sini dilarang. La tadkhulu buyutan. Mana jangan kamu masuk rumah-rumah. Ghaira buyutikum, selain rumah-rumah kamu. Bila boleh masuk? Ya, hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin. Ya, minta izin untuk masuk. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu beri salam atas penghuninya. Mengikut hadis, ya, kita bagi salam, ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, tak dijawab salam, ya, kita balik. Ataupun, ya, bila disuruh balik, kita pun balik. Ya, kita disuruh balik dulu, kita pun balik. Ya, itu adabnya macam tu. Ya. Jadi tak boleh kita terus masuk tanpa kita memberi salam.
Jadi keadaan rumah sekarang ini, bagaimana? Nak masuk pun tak dapat. Ya, pagar dengan rumah, ya biasa kadangnya jauh. Ya, pagar berkunci. Dengar ke? Yang dekat rumah-rumah pun, rumah-rumah teres pun biasa. Kalau berpagar pun, orang kat dalam pun tak dengar apa kalau orang bagi salam je kat luar. Tak boleh dengar kat dalam tu. Ya? Jadi, ya, seandainya ada, ya, maknanya sekarang ni, ya, ada pilihan mana diletak bel atau loceng, ya, maka, ya, ada loceng. Loceng tu tekanlah, ya, sekali. Ya. Lama lagi, sekali lagi. Ya. Buat masa lagi lama, sekali lagi. Ya, kalau seandainya tidak ada juga, ya, kita pulanglah. Ya. Atau letaklah nota. Letak nota, tak apa. Itu cara yang baik macam tu. Ya. Kalau ikutkan bagi salam, memang tak terjawab lah. Ya. Ada juga loceng bagi salam. Assalamualaikum. Loceng tu tekan bunyi salam. Kan? Loceng bagi salam. Kita bagi salam tak dengar. Loceng tu bagi salam. Ya. Jadi ya, itu pun ya satu apa ni pilihan. Dibenarkan kita berbuat demikian. Ya. Maknanya letaklah loceng supaya apa dapat didengar. Kalau tak susah nak dengar. Ya. Jadi undang-undangnya macam itu. Apa tujuannya? Di sini dikatakan zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu, mudah-mudahan kamu ambil ingatan, ya. Okey. Semak semula tata bahasa dia. Di sini ada perkataan ya, buyutan. Buyutan ni ya, dia jadi maf'ul, jadi buyutan. Ya, kalau dia jadi fa'il, pembuat, dia akan bunyi buyutun pada depan. Isim asalnya semua pada depan ya. Kecuali dia jadi ayat, baru bunyi depan dan bawah, bunyi atas dan bawah. Asalnya semua bunyi tun, macam maghfiratun. Itu asalnya macam tu. Ya, buyutun. Tapi kalau dah jadi ayat, kadang bertukar jadi tun jadi tan. Kadang tan jadi ten, buyutin, ya. Macam tu, ya. Buyut ni adalah jamak taksir. Dia bukan jamak muzakkar, jamak taksir. Kalau satu rumah saja, namanya baitun. Kalau satu rumah namanya apa? Baitun. Macam Baitullah, kan Baitullah, ya. Baitullah, rumah Allah. Baitullah. Kaabah tu dikatakan sebagai Baitullah, rumah Allah. Ya. Kalau satu rumah disebut apa? Baitun. Kalau dua? Kalau dua? Kalau dua? Baitani. Tambah alif nun. Baitani. Kalau jamak? Pandailah tu. Dah ada jamak kat depan mata pun tak nampak. Buyut. Buyutun. Dia tak ada muzakkar, dia tak ada muannas. Dia terus jamak taksir. Ya. Buyutun. Buyutan atau buyutun. Tapi bunyikan depan dulu. Buyutun. Bunyikan depan. Buyutun. Boleh. Kalau satu apa? Kalau satu baitun. Kalau dua? Baitani. Baitani. Kalau ramai, banyak? Buyutun. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Baik, la tadkhulu, jangan kamu masuk. Ini fi'il nahi. Kalau madinya apa? Yang kita dah belajar. Fi'il madi dia.
Dahola. Dahola. Mudhari'nya yadkhulu. Dahola yadkhulu. Amarnya udkhul. Nahinya la tadkhul. La tadkhul. Inilah nahi dia. La tadkhul. Ada jamak ni. Ya. La tadkhulu. Ini jamak. Jangan kamu masuk. Kalau seorang, la tadkhul. Jangan engkau masuk. Ya. Tas tak nisu. Jumpa tak? Tas tak nisu. Tas tak nisu tu ya bunyi dia adalah jamak. Kalau mufrad buang waw alif tu. Bunyikan su saja. Tas tak nisu. Tak ada waw. Tas tak nisu maknanya engkau. Engkau minta izin. Kalau jamak tas tak nisuna, asalnya ada nun. Tas tak nisuna dibuang nun, tinggal waw. Tas tak nisu, ya. Kenapa tak ada nun? Sebab ada hatta tu. Hatta tu huruf nasab. Ya. Tas tak nisu. Kalau jamak tas tak nisuna, boleh letak na. Tak tusallimu sama. Tusallimu jamak. Asalnya tusallimuna ada nun. Nun tu hilang sebab huruf ataf. Huruf nasab tadi ya. Huruf nasab hatta kemudian waw ni ataf. Jadi tusallimu maktuf. Kalau seorang macam mana? Seorang. Tusallimu saja, tak ada waw. Tusallimu. Maknanya engkau beri salam. Kalau ramai tusallimu ada waw tu. Ya. Baik, ujung sekali. Tazakkaruna. Kamu ambil ingatan. Kalau seorang, sebab ada waw nun tu tanda jamak. Kalau buang waw nun, tazakkaru apa? Tazakkaru. Tambah sampai ro saja. Tazakkaru. Itu maknanya kalau ta saja, makna engkau. Kalau ada waw nun, makna kamu. Sekarang ni ada ta, ada waw nun, makna kamu. Kalau ta saja, tazakkaru, maknanya engkau ambil ingatan. Kalau tazakkaruna, kamu ambil ingatan. Ya. Baik, ya. Sambung lagi satu ayat. Ayat yang ke-28, ya. Fa'in, maka jika. Tambah ya, ayat 28. Fa'in, maka jika. Lam, tidak. Tajidu, kamu dapati. Biha, di dalamnya. Ahadan, akan seseorang. Fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk akannya. Maka jangan kamu masuk akannya. Hatta sehingga yu'zana, ia diizinkan. Lakum, bagi kamu. Wa'in, dan jika. Qila, telah dikatakan ia. Lakum, bagi kamu.
Irji'u, kembalilah olehmu. Farji'u, maka kembalilah olehmu. Huwa, dia, azka, lebih bersih. Lakum, bagi kamu. Wallah, dan Allah. Bima, dengan apa yang. Tak maluna, kamu kerjakan. Alim, amat mengetahui. Semak semula. Fa'il lam tajidu, maka jika tidak kamu dapati, fiha, di dalamnya itu dalam rumah, ahadan, akan seseorang. Maka jika tidak kamu dapati di dalamnya, dalam rumah itu, akan seseorang, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk akannya. Hatta yu'zana lakum, sehingga ia diizinkan bagi kamu. Ya. Kalau kat rumah tu tak ada orang, ya, maka jangan kamu masuk. Ya, sehingga diizinkan. Contohnya, misal kata, ya, saudara kita datang. Kita letak kunci dekat kasut. Biasa orang letak-letak macam tu kat kasut, rak-rak kasut. Ya, atau bawa pasu. Kunci tu. Jadi dia telefon kita dia dah sampai kat rumah. Ya, kita kata masuklah dulu. Masuklah dulu, kunci ada kat bawah pasu tu. Tunggulah kat dalam tu. Mana kita ada kat luar rumah. Mana kita bagi tahu dia suruh masuk dulu. Tu tak apa, mana diizinkan untuk masuk. Ya. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Dan jika telah dikatakan ia bagi kamu kembalilah olehmu, maka kembalilah olehmu. Mana bila dikatakan, ya, ya, kalau orang dekat mana, kamu balik dululah, petang nanti datanglah. Sebab pagi ni tak ada orang kat rumah. Ya, adapun ada anak seorang tu, anak bujang tu kat rumah. Nanti petang datanglah. Kalau suruh balik, baliklah dulu. Kalau suruh petang datang, kalau penting datanglah, tak penting tak apa. Contoh macam tu. Ya. Ataupun saudara kita, ya, kita kan dia katakan, oh saya ada kat luar ni, lambat sikit lah balik dalam, ya, 1 jam macam tu lah baru sampai rumah. Pergilah jalan-jalan dulu, pergilah jalan-jalan kat kedai dulu ke, ya, nanti dalam sejam datang balik. Macam tu kita memberikan tahu kepadanya, suruh bukan balik jauh, suruh dia jalan-jalan dulu. Itu pun satu keizinan. Mana kita pun jalanlah dulu. Nanti dalam 1 jam kita balik semula ke situ. Apa tujuannya? Ya, adab sebegini, wa azkalakum, dia lebih bersih bagi kamu. Ya. Inilah cara yang bersih, tidak membawa kepada prasangka buruk atau sa'zon, ya, kepada, ya, kamu dan juga kepada jiran-jirannya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui. Balik kepada Allah yang bersifat alim, iaitu amat mengetahui, walaupun orang tak mengetahui. Ya. Baik, ya. Untuk yang akhir sekali ni, perkataan ta'malun. Ujung sekali, ta'malun alim tu. Ta'maluna ni kalau mufrad macam mana? Kalau mufrad, ya, macam mana? Ta'malu. Ta'maluna ni. Buang waw nun. Ta'malu. Kalau berdua, ta'malani. Ta'malani. Tambah alif nun. Ta'malani. Ya.
Kalau ramai? Tak maluna. Ni tak maluna. Ya. Hmm. Kalau seorang dia tak malu. Ya. Ha, kalau berdua dah malu tak malani. Kalau dah ramai memang tak maluna lah. Ya. Hmm. Kalau mufrad apa? Tak malu. Kalau musanna? Tak malani. Kalau jamak? Tak maluna. Jamak dah depan mata ni. Tak maluna. Ha. Hmm. Hmm. Okey ya, sampai situ dulu, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sadaqallah.